Fizik tingkatan 5 bab 7 Fizik kuantum 7.3 Teori fotoelektrik Einstein. Pada tahun 1905, Albert Einstein telah mengemukakan teori fotoelektrik yang berjaya menerangkan kesemua ciri kesan fotoelektrik bagi eksperimen yang berkaitan. Beliau mendapat anugerah hadiah Nobel pada tahun 1921 atas kejayaan ini. Teori ini dinamakan teori fotoelektrik Einstein. Einstein mengaplikasikan idea kuantum tenaga yang dikemukakan oleh Max Planck. Mengaplikasikan idea kuantum tenaga oleh Max Planck. Beliau mencadangkan bahawa tenaga dibawa oleh zarah cahaya, iaitu foton. Tenaga setiap foton adalah berkadar terus dengan frekuensi cahaya F dan dapat ditentukan melalui persamaan yang di bawah ini. Ini yang kita dah tahu daripada subtopik sebelumnya. Tenaga berkadar langsung dengan frekuensi H ialah pemalan Planck. Setiap kuantum cahaya ialah paket tenaga yang diskrit. Diskrit maksudnya terasing. Terasing. Kita boleh ambil yang terasing tu, isikan dalam paket-paket menjadi foton lah. Terdapat paket-paket tenaga dalam suatu alur cahaya yang menyinari permukaan logam. Apabila satu foton tiba di permukaan logam, tenaga foton tersebut akan diserap sepenuhnya oleh elektron dalam logam tersebut. Okey, ini cara membayangkan yang bagus ni. Apabila satu foton, jadi katakan kita ada banyak foton. Okey, katakan ni permukaan logam. Okey, jadi cahaya yang kita belajar selama ni dia gelombang kan, dia gelombang macam ni dia gelombang sinus macam tu lah. Okey. Tapi pasal teori Einstein ni baru dia tak gambarkan cahaya dia mai cara gelombang begitu Ini teori klasik, teori lama. Dia bayangkan tenaga cahaya ni dia mai dalam bentuk paket-paket kecil yang dipanggil foton dia mai lagu tu, dia mai serupa guli atau peluru yang ditembak, dilontar macam tu jadi kena pada permukaan ni. Sebiji-sebiji ni dipanggil foton dipanggil foton. Okey, ibarat ambil guli baling atau batu baling kat permukaan ni, lalu mencungkil keluar elektron elektron pun tercungkil keluar. Okey, elektron tercungkil keluar. Jadi foton ni membawa tenaga kan. Foton membawa tenaga, paket tenaga. Cuba tengok ni, paket tenaga yang diskrit dipanggil foton lah. Paket tenaga yang diskrit dia bawa, setiap foton ni bawa tenaga lah. Tenaga foton Jadi tenaga daripada foton ni akan bila kena permukaan akan diserap terus. Diserap terus, dimakan terus foton tenaga tu daripada foton ni setiap biji oleh elektron lalunya itu pasal serta-merta elektron mendapat kekuatan untuk melepaskan diri daripada permukaan logam. Mana ni? Tenaga ini digunakan untuk membebaskan elektron daripada logam dan selebihnya menjadi tenaga kinetik
fotoelektron. Okey. Lazimnya elektron pada permukaan logam akan memperoleh tenaga kinetik maksimum berbanding dengan elektron yang berada di bahagian dalam logam. Okey, sebab yang permukaan elektron yang permukaan logam ni yang kena bantai dulu, dia kena tuju dulu dengan biji-biji foton ni daripada permukaan dalam elektron dalam permukaan logam. Bagi elektron yang terletak pada permukaan logam, tenaga foton sama dengan tenaga minimum yang diperlukan untuk membebaskan fotoelektron tambah dengan tenaga kinetik maksimum fotoelektron. Jadi tenaga foton, katakan 10 joule. Jadi elektron menyerap 10 joule. Gunanya buat apa? Sebahagian, katakan 5 joule guna untuk lepaskan diri daripada permukaan logam, dan baki ialah berapa? 10 tolak 5 joule. 5 joule guna untuk elektron tu bergerak dengan kelajuan tertentulah, iaitu mendapatnya tenaga kinetik lah. Tenaga kinetik ialah tenaga yang diperoleh oleh apa-apa saja objek yang sedang bergerak dengan satu kelajuan lah. Okey, lebih laju maka lebih tinggilah tenaga kinetik. Okey Jadi jumlah tenaga foton E sama dengan W mewakili tenaga minimum yang diperlu untuk elektron terlepas daripada permukaan logam. Okay, W tambah K. K ialah tenaga kinetik. K maksimum, tenaga kinetik maksimum. Okay, jadi E kita dah tahu komponen rumus dia. E sama dengan H darab F. Ini yang rumus daripada Max Planck punya, Max Planck. Okey. Itu pasal Einstein. Einstein bila tengok rumus yang Max Planck punya ni, Einstein dapat idea tambahan lah, idea lebih untuk nak kembangkan idea kuantum tenaga ni. Jadi inilah dia Albert Einstein dia kembangkan formula ni dia pecahkan lagi setiap biji foton yang menyimbah, yang kena pada permukaan logam akan membahagikan tenaganya macam inilah, dua keadaan ni. Okey, jadi dapatlah satu persamaan matematik. Kemudian persamaan ini akan digantikan dengan komponen masing-masing lah. E akan digantikan dengan komponennya H darab F sama dengan W. K tenaga kinetik. Kamu pun dah tahu komponen tenaga kinetik. Ini komponennya setengah mv kuasa 2. Okey, setengah. Kemudian lakukan pemindahan algebra untuk dapatkan tenaga kinetik. Yang ini duduk belah kiri, yang lain semua buat pergi belah kanan. Persamaan fotoelektrik Einstein untuk kesan fotoelektrik adalah selaras dengan prinsip keabadian tenaga. Okey. Maksudnya tenaga yang diberi adalah sama dengan tenaga yang diterima. Okey. Itu memeliharalah, maksudnya rumus ini memelihara prinsip keabadian tenaga. Pada frekuensi ambang, fotoelektron dikeluarkan tanpa memiliki sebarang tenaga kinetik. Pada frekuensi ambang, fotoelektron dikeluarkan tanpa memiliki sebarang tenaga kinetik. Okey. Maksudnya pada frekuensi ambang, tenaga tu cukup sahaja untuk lepaskan elektron daripada permukaan. Jadi dah tak ada baki untuk menggerakkan
elektron pada gerakan apa-apa kelajuan. Itu pasal tenaga kinetik tak ada, kosong. Maka kosong lah kat sini, kosong. Tenaga kinetik tak adalah, kosong. Okey, sebab semuanya sepenuhnya tenaga diserap hanya untuk W sahaja, untuk lepaskan elektron dari permukaan. Okey, jadi kita aturkan semula ini. Okey, jadi W bawa pergi sana, maka jadilah W sama dengan HF. Okey, sebab maknanya rumus ni rumus untuk jika elektron yang terkeluar itu tidak bergerak, sebab tak ada tenaga kinetik. Jadi rumus yang terhasil ni adalah untuk kes itu. Hanya sinaran yang dipancarkan hanya dapat cungkil keluar elektron saja tanpa gerakan elektron. Gantikan W sama dengan HF dalam rumus ini. HF F ni, F kosong ni perasan, F kosong daripada awal ni, F kosong daripada awal ni merujuk kepada frekuensi ambang lah. Frekuensi ambang. Masih ingat frekuensi ambang? Frekuensi yang minima yang perlu dimiliki oleh sinaran cahaya tu untuk cungkil keluar elektron, untuk hasilkan foto elektron. Kalau tidak, kalau bawah pada frekuensi ambang, elektron tak berjaya lepaskan diri dari permukaan logam. Okey, sekarang bila dah dapat ni, kita akan gantikan balik dalam ni, gantikan balik dekat W ni. Okey, jadi W ni kita gantikan dengan komponen ini, HF, frekuensi ambang. Jadi kita, pasal H dengan H ni kan sama, kita boleh faktorkannya, duduk kat luar. Jadi H darab dalam kurungan F, frekuensi yang lebih tinggi tolak dengan frekuensi ambang. Jadi dapat lagi lah satu terbitan formula yang berikutnya lah. Okey. Formula ini untuk apa? Formula ini untuk nak cari tenaga kinetik. Tenaga kinetik yang diperoleh oleh elektron yang tertanggal keluar atau yang diperoleh oleh foto elektron lah. Pakai rumus ni lah. Berapa banyak tenaga yang diperoleh oleh elektron yang tertanggal keluar tu. Okey, jadi perlukan 3 maklumat ni lah. Pemalar Planck, yang mana kita dah tahu dia pemalar tetap. Kita perlukan frekuensi yang tinggi dan frekuensi ambang. Cukup kita tahu dua ini, kita boleh cari tenaga kinetik. Tenaga kinetik maksimum elektron tu akan dapat. Fungsi kerja dan frekuensi ambang bagi kesan fotoelektrik. Tenaga minimum yang diperlukan untuk fotoelektron terlepas dari permukaan logam dikenali sebagai fungsi kerja. Okey, itu dia fungsi kerja. Iaitu kerja untuk keluarkan elektron, lepaskan elektron daripada permukaan logam. Okey, berapa banyak tenaga minima yang diperlukan untuk lepaskan elektron tu daripada permukaan logam lah. Itu dipanggil fungsi kerja. Frekuensi minimum foton cahaya. Frekuensi minimum foton cahaya yang menghasilkan kesan fotoelektrik dinamakan frekuensi ambang. Ini yang dululah kita belajar.
hubungan antara tenaga kinetik maksimum fotoelektron Kmax dengan frekuensi cahaya F ditunjukkan dengan graf dalam rajah di bawah. Graf tersebut merupakan garis lurus dengan kecerunan positif dan tidak melalui titik asalan ini Okey, positif sebab condong belah kanan, dan graf ni graf garis lurus dan pula tak melalui titik asalan dia mula kat dah ada nilai frekuensi dah. Frekuensi ambang ni dah ada nilai dah sebelum boleh berlakunya fotoelektrik. Sebelum adanya fotoelektron lah. Okey, maksudnya kalau frekuensi cahaya kat sini tak jadi fotoelektrik takkan terbentuk. Kalau kat sini tak jadi sampai pada frekuensi minima ni yang dipanggil frekuensi ambang, barulah bermula graf ni naik. Maksudnya dah mula ada bacaan pada paksi Y dah mula ada tenaga kinetik. Lebih tinggi frekuensi ni, lebih tinggi tenaga kinetik. Lebih tinggi frekuensi, lebih tinggi tenaga kinetik Lebih tinggi frekuensi, lebih tinggi tenaga kinetik. Itu maksudnya. Dia pandang balik. Nilai frekuensi ambang FO ialah nilai pada pintasan paksi frekuensi. Nilai frekuensi ambang FO ialah nilai pada pintasan paksi frekuensi. Ini paksi frekuensi Okey, itu FO pintasan ni. Itulah nilai frekuensi ambang Hubungan antara fungsi kerja dan frekuensi ambang bagi suatu logam boleh ditentukan melalui hubungan ini. Okey, hubungan ini W masih ingat apa dia? W ialah tenaga minimum yang diperlukan untuk menghasilkan fotoelektrik. Fotoelektron akan memperoleh tenaga kinetik apabila frekuensi cahaya melebihi frekuensi ambang. Okey, setuju? Maksudnya untuk tenaga minima untuk menghasilkan fotoelektron adalah menggunakan frekuensi ambang lah, frekuensi minima. Tapi bagaimana kalau kita bagi itu frekuensi ambang ni hanya cukup untuk lepaskan elektron saja atau menghasilkan fotoelektron. Tak mampu menggerakkan elektron tu lagi dah terlepas tapi tak mampu gerakkan elektron tu lagi. Jadi macam mana nak gerakkan elektron tu? Ialah janganlah bagi frekuensi ambang. Bagi frekuensi yang lebih tinggi daripada frekuensi minima ni. Bagi frekuensi yang lebih tinggi daripada frekuensi ambang. Itu yang dia cakap kat situ Semakin tinggi frekuensi ambang, mana ni? Ni. Fotoelektron akan memperoleh tenaga kinetik. Okey, tenaga untuk bergerak lah apabila frekuensi cahaya melebihi frekuensi ambang. Baru dua-dua dapat, terlepas daripada permukaan pun dapat, dan elektron dapat bergerak dengan satu kelajuan pun dapat, atau memiliki tenaga kinetik. Semakin tinggi frekuensi ambang sesuatu logam, semakin tinggi nilai fungsi kerja. Okey, maksudnya semakin tinggi frekuensi ambang ni, maksudnya akan perlu banyak kerja lah dilakukan untuk tanggalkan dulu elektron daripada permukaan logam lah. Okey, bila banyak kerja perlu dibuat, maka tinggilah fungsi kerja tu. Okey, dan tengok hubungan kat sini pun memberitahu yang sama, hubungan matematik.
Kalau frekuensi ambang ni FO adalah berkadar terus dengan W, maksudnya lebih tinggi frekuensi ambang, maka lebih tinggilah nilai W ni. Okey, W ni ialah fungsi kerja lah. W ialah fungsi kerja. Hal ini bermaksud tenaga minimum yang diperlukan untuk kesan fotoelektrik berlaku adalah tinggi. Tenaga minimum yang diperlukan untuk kesan fotoelektrik berlaku adalah tinggi. Betul? Logam yang berbeza mempunyai nilai frekuensi ambang yang berbeza. Maksudnya, lain jenis logam, lainlah pula frekuensi ambang yang diperlukan untuk cungkil elektron keluar atau untuk menghasilkan fotoelektron. Contoh, graf K max, graf tenaga kinetik maksimum melawan F bagi jenis logam yang berbeza. Kita ada 3 jenis logam ni, logam A, B, C katakan. Jadi apa yang kamu faham? Logam A ni mudah, perlukan sebab frekuensi ambangnya perlu sikit sahaja sudah cukup untuk elektron elektron terlepas pergi, lalu bermulalah dekat titik ni elektron mendapat tenaga kinetik mula bergerak. Okey, lebih tinggi frekuensi diberi pada akan cahaya kepada logam A ni, lebihlah elektron tu bergerak dengan lebih lajulah, tenaga kinetik lebih tinggilah. Manakala logam B ni dia perlu lebih banyak sikit tenaga. Dia kerana apa? Kerana frekuensi ambangnya itu tinggi daripada frekuensi ambang A. Dan begitu juga C lebih tinggi. Logam C ni perlu disimbah oleh cahaya yang berfrekuensi lebih tinggi. Paling kurang frekuensi ambang untuk logam C ni kena sampai kat sini sebelum boleh elektronnya bergerak, mendapat tenaga kinetik untuk bergerak. Jadi itulah dia. Menentukan fungsi kerja logam berdasarkan rumus. Okey, fungsi kerja logam dia ada rumus dia. Berdasarkan persamaan Einstein, okey, tentang prinsip keabadian tenaga ni, bahawa tenaga kinetik sama dengan tenaga foton tu tolak dengan tenaga minima untuk hasilkan fotoelektron. Jika tenaga kinetik sama dengan kosong dan frekuensi cahaya yang disimbah tu sama dengan frekuensi ambang, maka HF tolak W sama dengan kosong, sebab Kmax kosong. Okey, HF tolak W sama dengan kosong, maka W sama dengan H darab frekuensi ambang, FO. Tentukan fungsi kerja bagi setiap jenis logam di bawah. Okey, ingat fungsi kerja W, H darab F. H ialah, kamu dah tahu pemalar Planck nombor yang sama tu boleh hafal, darab FO. FO ini FO dah ditentukan untuk kamu ni. Darablah, hasil darab ni tulis kat sini. Jadi apa maksudnya? Maksudnya lebih tinggi frekuensi ambang, kalau turun ke bawah ni lebih tinggi nilai, maka lebih tinggilah nilai fungsi kerja. Kerja yang perlu dilakukan untuk hasilkan fotoelektron. Menyelesaikan masalah menggunakan persamaan Einstein untuk kesan fotoelektrik. Contoh 1, cahaya biru yang berfrekuensi
6.67 bla bla bla. Frekuensi nak letak simbol apa? Frekuensi adalah F. Okey. Disinarkan ke atas permukaan logam kalsium yang bersih. Okey, bersih ni maksudnya semata-mata permukaan jenis logam tu saja, tak ada benda sim, tak ada cat, tak ada pasir apa semua, tak ada. Okey, supaya tenaga yang disinarkan ni betul-betul menimpa ke atas logam ni. Barulah adil untuk membuat perkiraan. Kalau tidak, kita kena tolak dulu tenaga yang telah diserap oleh benda sing. Berapakah tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terpancar keluar? Tenaga kinetik maksimum ialah K max. K max berapa? Okey, berapa K max? Maksimum fotoelektron yang terpancar keluar. Okey, ni maklumat tambahan. Fungsi kerja ialah ini, fungsi kerja kalsium. Fungsi kerja simbol apa? W besar. W besar. Pemalar Planck simbol apa? H kecil. Okey. Jadi soalan apakah formula yang menggandingkan semua komponen ni F, K max, W, H. Apakah itu? Jawapannya ialah jawapannya ialah inilah. Okey. Ada H, ada frekuensi, ada frekuensi gelombang, ada W, fungsi kerja, dan kita ada ni satu set ni ialah datang daripada sini K max. Tenaga apa benda? Tenaga kinetik maksimum. Kita diminta cari apa tadi? Apa soalan dia? Berapakah tenaga kinetik maksimum? Okey, dia minta kita cari ni semua ni berapa? Ataupun hak ni lah. Maksudnya lakukan pemindahan algebra lah. Hak semua ni kita nak cari duduk belah kiri yang tinggal yang komponen lain bawa pergi belah kanan. Hak ni lah. Kita akan isi nilai kat sini Okey, terus dapat. Yang hak MV2 ni jangan duduk tanggal lah, biarlah. Sebab ini ialah komponen lengkap untuk mengira tenaga kinetik Okey, satu set ni tenaga kinetik. Dengan mencari belah kanan sudah pun mewakili tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik belah ni satu set ni. Jadi H darab F tolak W. Okey, itu dia guna rumus ni H okey, rumus ni yang tadi tu. Kemudian dia lakukan pemindahan algebra lah. K dia akan bawa pergi belah kiri, W HF bawa pergi belah kanan jadi macam tu dia pindah-pindah. Isikan nilai dan dapatlah last sekali inilah dia. Okey. Soalan nombor contoh 2. Raja di sebelah menunjukkan graf perubahan tenaga kinetik. Ini graf perubahan tenaga kinetik bagi fotoelektron yang dibebaskan daripada logam litium untuk frekuensi cahaya yang berlainan. Tentukan frekuensi ambang daripada graf. Okey, frekuensi ambang ialah FO daripada graf. Okey, berapa? Macam mana nak tahu? Okey, ini graf apa ni? Graf tenaga kinetik maksimum melawan frekuensi ni yang kita belajar dulu kan. Tenaga kinetik maksimum lawan frekuensi. Tenaga ambang dia duduk kat mana? Macam mana nak tahu tenaga ambang dekat logam A ni? Kita tengok ni pintasan pada paksi frekuensi ni lah. Dekat sini kita ambil bacaan. Kalau nak tahu tenaga ambang pada logam B, tengok kat kaki dia ni, kat ujung ni, pintasan pada paksi tu. Okey, kita ambil bacaan. Maknanya dalam kes ni dia nak tahu frekuensi, tentukan frekuensi ambang
daripada graf akan logam ni Okey, logam ni. Tengok kat ujung kaki lah. Tengok pada pintasan ni. Okey, ambil bacaan berapa tu. Ni 5, ni 6. Duduk tengah-tengah 5.5 10 kuasa 14. Jadi itulah dia. Frekuensi ambang 5. Oh, di sini 6 Oh, betul. Dia tak betul-betul kat tengah Satu step sikit kat ujung kalau kamu nampak. Tak tahu kamu nampak, boleh nampak jelas kat kamera ke tidak. Boleh tengok kat buku kamu 5.6. Okey, 5.6 darab 10 kuasa 14. Jangan lupa dia punya ni. Dia punya ekor ni jangan lupa pasang balik. 10 kuasa 14 unit hertz untuk frekuensi Okey, dapat dah jawab soalan yang pertama, yang kedua. Dan hitungkan nilai fungsi kerja bagi logam litium. Fungsi kerja ialah W. Okey, cari. Nak guna rumus apa? Apakah rumus yang melibatkan W, FO? Apakah itu? Ialah ini W sama dengan HF. Okey, yang kita dapat pada sebelumnya tu, ni tadi. W sama dengan HF. Okey. Ataupun ni sama W sama dengan HF. Bila masa dapat ni? Bila kita mengira cuma frekuensi ambang sahaja, frekuensi ambang sahaja cahaya tu. Tidak lebih frekuensi yang tak tinggi lah, betul-betul minimal sahaja. Okey, inilah apabila frekuensi ambang dekat sini, maka inilah masa guna rumus ini untuk mencari fungsi kerja. Okey, fungsi kerja. Jadi okey, tak perlu lakukan pemindahan algebra, memang dah cantik elok. W ni fungsi kerja duduk belah kiri. Isikan nilai H pemalar Planck, isikan nilai frekuensi ambang yang kita dah dapat di atas tadi ni, ni. Dan tekan kalkulator bla bla bla, dapat Inilah dia fungsi kerja. Pasal kerja dan tenaga kan share unit yang sama, Joule. Joule. Okey. Itulah dia. Contoh 3. Berapakah laju maksimum fotoelektron yang terpancar keluar? Okey, laju maksimum V V laju fotoelektron yang terpancar keluar apabila cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 550 nanometer disinarkan ke atas logam yang mempunyai fungsi kerja ini. Okey, fungsi kerja ni W diberi HC, tapi hati-hati fungsi kerja yang diberi unitnya EV EV. Kita nak fungsi kerja dalam unit Joule. Okey. Tapi jangan risau, kita dah dibagi dia punya kadaran 1 EV sama dengan ini Joule. Kalau 2 EV berapa Joule? 2 EV berapa Joule? Darab 2 kali ganda lah ni darab 2 kali ganda. Okey, sebagai persediaan awal sebelum masukkan dalam rumus. Okey, dia minta cari apa tadi? Okey, laju maksimum Kamu mungkin tertanya, alamak, laju maksimum ni dapat kat mana pula ni? Kita tak ada belajar kan? Tak, laju maksimum kan ada dalam rumus tenaga kinetik tu. Cuba tengok ni. Kita ada tenaga kinetik ni. Okey, kita ada tenaga kinetik ni. Ini tenaga kinetik ni, setengah MV kuasa 2. Okey, maknanya kita akan dapatkan V saja, satu V tu saja sebagai hal laju lah. Okey, sebagai hal laju elektron tu sedang bergerak berapa. Okey. Ini semua ni satu set ni untuk cari tenaga kinetik daripada gerakan laju tu lah. Kalau ambil satu komponen ni saja buat keluar ni, kita mendapat laju elektron tu. Boleh Kali ni bukan nak cari tenaga kinetik, tapi kali ni nak cari
laju elektron tu bergerak atau fotoelektron tu bergerak. Maknanya ideanya kita kena dapat hak ni dululah. Kena cari ni Kmax ni dululah. Tenaga kinetik ni dulu Tenaga kinetik maksimum. Mana soalan ni? Okey. Macam biasa kita kena keluarkan apa? Keluarkan rumus yang rumus yang menyangkut pautkan semua komponen tu, iaitu rumus untuk cari tenaga E sama dengan Hc bahagi lambda. Okey. Lalu kita kirakan tenaga yang ini untuk apa ni? Tenaga siapa ni? Tenaga cahaya tu. Tenaga cahaya tu sebelum menyimbang, sebelum apa? Tenaga foton tu cahaya dalam bentuk foton tu sebelum kena pada permukaan logam ni Okey. Dapat dah 2.26 eV. Okey, eV. Mana dapat EV ni? Sebab dia bagi ni nilai HC ni dia bagi dalam unit EV juga Okey, dia tak bagi dalam unit apa nama joule Okey, tak apa, tak ada hal. Dia bagi dalam unit EV. Darab EV. Jadi kita dapat ni. Okey, HC ni gantikan siap-siap lah satu set ni HC ni. Gantikan dengan yang ini yang telah diberi ni. Masuk kat sini, bahagi dengan lambda. Okey, dapat ini dalam unit EV bukan dalam unit joule Kita tak tukar lagi. Okey, jadi E ni merujuk kepada apa? E ni merujuk kepada tenaga cahaya tu. Ni tenaga cahaya ni hak yang utama ni sebelum dibedak-bedakkan ni. Okey. Maksudnya E ni ialah HF dah duduk kat sini HF dah duduk kat sini. Okey, jadi kita HF tu dalam unit EV tu tadi ini. Okey. Jadi yang ini kita okey, ini sama juga HF HF. H ni tak kacau lah, H masih H. F ni telah diubah pada komponennya sendiri C bahagi lambda kan. Itu pasal dapat ni Okey, jadi HF atau yang kita mencari ini. Okey. Ini isikan dekat tempat tu tadilah. Cikgu tulis balik kalau in case kamu tak nampak lah. So, lihat ni balik Tu lihat ni balik. Semua ni sama. Setengah MV kuasa 2 max. Okey, kena letak max Kena letak maksimum kat bawah situ sikit max. Sama dengan HF tolak W tolak W. Okey. Jadi yang ini setengah MV kuasa 2 adalah ini, setengah MV kuasa 2 max. HF adalah ini 2.26 yang ni Okey, sebab HF ialah E utama, E sinar tu, tenaga sinar tu sebelum berlanggar dengan permukaan. W ni fungsi kerja yang telah pun diberi fungsi kerja ni. Okey. Fungsi kerja maksudnya tenaga minima yang perlu dikorbankan sebelum dapat gerakan cas. Sebelum dapat gerakan elektron tu bergerak dengan satu kelajuan. Jadi 2.26 tolak 2. Okey, bolehlah tolak sebab ini dalam unit EV, hak ni pun dalam unit EV. Boleh tolak Dapatlah baki 0.26. Jadi 0.26 EV inilah yang adalah milik tenaga kinetik fotoelektron yang bergerak tu Sekarang masih ingat kita nak cari V sebenarnya, kelajuan
Okey, makanya kita kena membuat pemindahan algebra lagi lah. Okey, daripada tenaga kinetik ni punya rumus, kita nak tinggal V saja kat sini. Yang lain semua kita kena pindah buat P belah kanan. Okey, join dengan 0.26 ni. Jadi kita pun hantarlah P belah. Oh, tapi sebelum tu ingat, bila dah ada rumus ni, nak guna rumus ni, perlu dalam unit joule lah. Tak boleh guna unit EV. Tapi jangan risau, kita dah diberi kadaran tu. 1 EV sama dengan 1.6 bla bla bla. Habis kalau 0.26 EV berapa ni? Berapa kat sini? Buat kaedah kadaran lah. Okey, iaitu 0.26 darab inilah 1.6. Tu dia darab 1.6 bla bla bla. Okey, dapat nilai ini. Okey. Sekarang pindahkan 2 pindah. Jadi darab dengan atas. Lepas tu pindahkan M. M ni apa? Jisim. Jisim elektron adalah ini. Okey. Dan kemudian apa? Kemudian kuasa 2 ni pun nak kena pindah. Pindahkan jadi punca kuasa 2. Tekan kalkulator dapat jawapan. Jadi boleh bayang tak kelajuan elektron yang terpancar ialah ini dia kelajuan dia. Okey. Contoh 4, apabila sebuah sel foto apabila sebuah sel foto disinari dengan cahaya merah dengan panjang gelombang begini dan kemudian disinari dengan cahaya biru panjang gelombang ini, didapati tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terpancar oleh cahaya biru ialah 2 kali ganda daripada cahaya merah. A. Berapakah fungsi kerja bahan fotoelektrik dalam sel foto tersebut? Berapakah fungsi kerja? Okey, bahan fotoelektrik dalam sel foto tersebut. Jadi fungsi kerja adalah W. Okey, kumpulkan semua maklumat ni. Okey, daripada persamaan prinsip keabadian tenaga ni, tenaga foton. Okey, ini kita panggil rumus tenaga foton. HF ni tenaga foton. Rumus untuk cari tenaga foton. Kemudian kita gantikan F tu dengan komponennya C bahagi lambda untuk dapat apa ni, untuk kita bentukkan persamaan satu ni. Okay, persamaan satu maksudnya begini. Maksudnya kali ni dia buat trik matematik lah, iaitu dia akan, oleh kerana ada 2 panjang gelombang yang berbeza ni, jadi kamu kena buat macam persamaan linear serentak lah, macam tu lebih kurang. Jadi ini persamaan linear 1, ini persamaan linear kedua, macam tu. Jadi ini adalah tenaga foton bagi apa? Bagi cahaya merah. Yang ini pula adalah tenaga foton bagi cahaya biru. Okey. Tadi disebutkan bahawa cahaya biru ni dia punya apa nama fungsi kerja, dia punya tenaga kinetik, tenaga kinetik cahaya biru 2 kali ganda
tenaga kinetik cahaya merah. Itu pasal tenaga kinetik kat sini. Kita tengok tenaga kinetik cahaya biru K2 adalah 2 kali ganda cahaya tenaga kinetik cahaya merah. Jadi seakan K2 ni gantikan dengan K1, cumanya kena letak 2 lah di depan K1. 2 kali ganda K1. Okey, jadi kita dapat persamaan yang pertama tenaga foton dan persamaan yang kedua tenaga foton. Lepas tu nak buat apa? Ialah kita kamu akan lagakan kedua-dua persamaan ni lah macam matematik Okey. Maksudnya kamu akan maksudnya nak hapuskan K ni nak hapuskan K ni supaya tinggal W sahaja. Supaya tinggal W. Jadi macam mana nak hapuskan K ni, 2K1 ni, maknanya yang ni K1 ni kena darab 2 jugalah. Supaya 1 tolak 2, 2K1 tolak 2K1 habis lah, terhapus. Tapi mesti berlaku adil lah. Semua komponen yang lain mesti juga darab dengan 2. Jadi ini akan jadi 2W. Ini pun akan darab dengan 2. Okey. Jadi yang ini setelah darab dengan 2 kena tolak inilah. Masing-masing tolak masing-masing lah. W 2W tolak W. Itu jadi begitu 2W tolak W. Tambah dengan 2K1 tolak 2K1 2K1 tolak 2K1. Ini maknanya terhapus lah. Jadi yang tinggal 2 ini sajalah. Okey. Last kali 2W tolak W dapat W sajalah. W lakukan, selesaikan ni, lakukan pemindahan algebra, dapatkan nilai W last kali adalah bersamaan dengan ini. Jadi inilah dia nak menjawab soalan ni. Dia melibatkan persamaan linear serentak yang kamu belajar dulu. Boleh guna kaedah penggantian atau kaedah penghapusan. Salah satu pun boleh ubah. Ni ada 2 pun boleh ubah. Boleh. Okey. B. Berapakah panjang gelombang ambang? Panjang gelombang ambang, maknanya kita ada frekuensi ambang. Frekuensi ambang tu dia punya panjang gelombang dia berapa? Okey, bagi bahan fotoelektrik tersebut. Jadi apakah panjang gelombang ambang yang terlibat? Okey, ini rumus dia. Hc bahagi lambda ambang sama dengan W. Okey, W ni, W hak ni lah yang kita dah dapat ni. Inilah W yang fungsi kerja yang menggunakan frekuensi ambang. Frekuensi ambang yang ni Okey, yang ni. Okey. W sama dengan F ambang ni. Dekat sinilah kita akan gantikan dengan komponen dia. Maknanya F ambang ni gantikan dengan komponen dia sendiri, iaitu V sama dengan F lambda. Kalau cerita ambang-ambang V ambang sama dengan V ambang tak ada. V ambang ni ialah C kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya. Bukan V ambang. V ambang sama dengan lambda ambang jugalah. Okey, lakukan pemindahan algebra untuk dapat F. Kita dapat F sama dengan C per lambda ambang.
C per lambda ambang ni lah kita gantikan tempat F ambang ni menjadikan H C lambda ambang. Itulah W. W sama dengan HC bahagi lambda ambang. Okey, ini W sama dengan HC bahagi lambda ambang. Lepas kita lakukan pemindahan algebra untuk dapatkan lambda ambang ni. Lambda ambang. Okey. Kemudian isikan nilai dan dapatlah lambda ambang. Ini Okey. Penghasilan arus fotoelektrik dalam sebuah litar sel foto. Kali ini kita nak belajar tentang arus fotoelektrik. Sebelum kita belajar fotoelektrik saja, kali ini nak belajar arus. Raja di sebelah menunjukkan sebuah litar sel foto yang terdiri daripada sebuah tiub kaca yang divacuum. Tiub kaca divacuum, tak ada apa-apa udara dalam ni, tak ada apa-apa gas. Katod yang disaluti dengan logam peka cahaya berbentuk semi silinder. Ini katod bentuk semi silinder, separuh bulatan macam tu, dan disambungkan kepada keupayaan negatif. Okey, sambung ni belah negatif, terminal negatif. Anode ialah satu rod logam yang dipasang sejajar dengan paksi semi silinder katod dan disambungkan kepada keupayaan positif. Ini anode dipasang supaya kononnya bila cahaya kena gitu, elektron yang tercungkil akan kena pada anode. Apabila sel foto disinari oleh cahaya, penghasilan arus fotoelektrik akan terhasil dalam litar. Jadual 7.5 menunjukkan dua contoh sel foto belah bawah ni. Okey, bila cahaya kena, maka kamu dah tahu akan berlaku akan berlaku elektron terpancar keluar dari permukaan katod, lalu apa? Lalu jadilah litar lengkap. Jadual di bawah adalah penghasilan arus fotoelektrik bagi sel foto yang diselaputi bahan kalsium dan litium. Okey, ini kalsium warna hijau. Ini litium. Litium warna oranye ni. Jadi sambungan masih sama. Anode pasang dekat itu, anode, terminal positif pasang kat anode, terminal negatif pasang dekat katod. Katod ini katod belah belakang. Di belah lapisan melengkung belah depan disaluti kalsium. Okey, jadi cahaya kena, apa akan berlaku? Yang ini pun sama. Disaluti lapisan litium, dan cahaya kena, apa yang akan berlaku? Kita tengok fungsi kerja kalsium W sama dengan 2.14 elektron volt, manakala fungsi kerja bagi litium sama dengan 2.50 elektron volt. Frekuensi ambang bagi kalsium ini 5.16, manakala frekuensi ambang bagi litium ialah 6.03. Panjang gelombang maksimum untuk penghasilan arus fotoelektrik ialah ini, manakala panjang gelombang maksimum untuk penghasilan arus fotoelektrik bagi litium ialah ini. Okey. Secara keseluruhannya, semakin tinggi fungsi kerja logam ini, kalau kita tengok siapa paling tinggi adalah ini, litium punya fungsi kerja lebih tinggi. Semakin pendek panjang gelombang maksimum yang diperlukan. Tengok terus kat bawah ni. Semakin tinggi, semakin pendek panjang gelombang maksimum yang diperlukan untuk penghasilan arus fotoelektrik.
Apabila keamatan cahaya bertambah, arus fotoelektrik dalam litar sel foto turut bertambah. Apabila keamatan cahaya bertambah, arus fotoelektrik dalam litar sel foto turut bertambah. Okey, sebab bilangan fotoelektron yang terhasil semakin bertambahlah dengan bertambah keamatan cahaya. Okey, Yang tidak ingat balik, yang tidak bertambahnya dengan bertambahnya keamatan cahaya ialah tenaga kinetik. Tenaga kinetik tak bertambah dengan keamatan cahaya. Keamatan cahaya hanya menambahkan bilangan fotoelektrik saja atau bilangan elektron yang terpancar keluar. Jadi bila bertambah bilangan elektron atau bila bertambah bilangan fotoelektron yang terpancar keluar, okey, maksudnya banyak lagi lah biji ni keluar. Kalau lagi terang, lagi cerah, lagi banyak biji-biji elektron keluar, pergi ke anode, lebih banyaklah elektron per kadar, per masa, per tempoh yang sama, tidak akan menyebabkan arus elektrik jadi tinggi. Sebab kamu masih ingat apa dia definisi arus? Arus ialah kadar pengaliran cas. Okey, lebih banyak elektron mengalir, lebih banyak cas lah, lebih banyak cas mengalir dalam satu saat, lebih banyaklah arus elektrik. Ini pun sama. Itulah perkaitan antara fungsi kerja dengan panjang gelombang. Ingat, kalau fungsi dia terbalik songsang. Kalau fungsi kerja tu lagi besar, maka panjang gelombang lebih pendek. Okey, panjang gelombang lebih pendek. Dan sebaliknya, kalau fungsi fungsi kerja tu semakin besar, maka semakin besarlah frekuensi. Kalau nak cerita frekuensi lah. Sebab frekuensi dengan panjang gelombang kan dia terbalik saling bertingkah satu sama lain yang kita belajar dulu. Okey. Ni panjang gelombang semakin bertambah ke kanan. Tapi kalau semakin ke kanan bagi frekuensi semakin berkuranglah. Dia twist saling bertingkah begitulah. Okey, berkadar songsang lah. Aplikasi kesan fotoelektrik. Raja di bawah menunjukkan contoh aplikasi kesan fotoelektrik. Ini nampak ni. Kesan daripada belajar bab ni lah, tentang fotoelektrik ni. Maka negara mampu membina lampu LED di sepanjang jalan raya yang beroperasi dengan sel suria. Ini dia sel panel suria. Adalah jimat tenaga dan mesra alam. Pada waktu siang, kesan fotoelektrik sel suria membolehkan tenaga elektrik disimpan dalam bateri. Pada waktu malam, lampu LED akan menyala apabila dibekalkan kuasa daripada bateri tersebut. Jadi ideanya, cahaya pada waktu siang, cahaya matahari akan simbah pada sel suria ni. Dan kamu tahu apa jadi? Sel suria ni ada logam lah. Lalu terpancarlah keluar logam atau berlakunya fotoelektrik. Fotoelektrik itulah dikumpulkan masuk dalam bateri. Tunggu waktu malam untuk dikeluarkan balik sebagai arus elektrik dan bercahayalah lampu di sepanjang jalan ni. Nor Complex Solar Power Plant yang terletak di Gurun Sahara merupakan sebuah stesen jana kuasa menggunakan susunan sel suria terbesar di dunia. Stesen ini dijangka siap dibina pada tahun 2020 dan mampu menghasilkan kapasiti 580 megawatt
untuk kegunaan 1 juta penduduk. Tengok, ini semua ni dibina daripada kepingan yang kecil ni lah. Digabung banyak-banyak ni. Tengok berapa luas Untuk apa ni? Untuk menyerap tenaga foton matahari, lalu ubah kepada fotoelektrik, kemudian menghasilkan arus untuk dihantar pada 1 juta penduduk. Jadi untung jimat. Okey. Negara yang ada kemahiran solar fotoelektrik ni boleh bina macam ni jimat dah tenaga. Pengesan cahaya pada pintu automatik menggunakan alur cahaya inframerah dan sel foto sebagai suis. Apabila lintasan cahaya diganggu, pengaliran arus fotoelektrik dalam litar sel foto akan terputus dan pintu akan kekal dalam keadaan terbuka. Maksudnya kalau litar lengkap, pintu tutup, litar putus, elektrik tak lalu, arus tak lalu, maka pintu terbuka, pintu akan terbuka. Okey. Maksudnya kalau tak ada orang hampiri pintu ni, ada cahaya lah kan. Ada cahaya simbah pada sel foto tu. Okey, selagi ada cahaya kena sel foto tu, selagi tu arus ada. Selagi arus ada, selagi itu pintu tu, selagi itu elektrik tu ada arus mengalir arus mengalir untuk sentiasa tutupkan dia. Bila ada orang berdiri depan pintu, bayang-bayang dia itu menyebabkan menyebabkan lintasan cahaya diganggu. Maksudnya dah jadi malap. Bila jadi malap, arus fotoelektrik tak dihasilkan. Maksudnya arus tak ada dalam litar. Bila arus tak ada dalam litar, pintu akan terbuka balik. Pengesan imej merupakan komponen utama dalam kamera resolusi tinggi. Pengesan imej. Komponen ini digunakan untuk menukarkan cahaya kepada isyarat elektrik yang boleh diproses menjadi imej digital. Inilah satu plat ni, logam ni yang dia sangatlah terkesan pada cahaya. Bila cahaya kena pada dia, lalu menghasilkan fotoelektrik. Fotoelektrik itulah menjadinya isyarat elektrik untuk boleh yang mana akan isyarat ini akan dihantar pada komputer lah untuk proses imej digital akan apa gambar yang diambil atas ni Cahaya, bentuk cahaya tu membentuk bentuk gambar kat luar tu lah apa yang diambil lah. Jadi pemahaman tentang bab ni lah. Jadi itu pasal orang gembira dengan kehadirannya ini. Boleh ambil gambar resolusi tinggi, lalu tunjukkan pada masyarakat betapa kita membuat kerja. Okey. Jangan tunjuk pada masyarakat lah. Jangan tunjuk pada makhluk, kita buat aja, tunjuk pada Allah. Hampir semua aktiviti dalam stesen angkasa antarabangsa ISS, International Space Station, bergantung pada sumber tenaga elektrik yang terhasil daripada panel suria. ISS mempunyai 16 sayap panel suria dan setiap panel mempunyai 33,000 sel suria yang bersaiz 35 meter darab 12 meter. Wow, besar ni nampak ni sayap ni. Satu sayap ni tinggi dia 35 meter. Kamu pun tinggi kamu cuma 1.5 meter. Ni tinggi sayap ni 35 meter. Berapa kali ganda tinggi kamu Dia punya lebar pun 12 meter. 12 meter tu, maknanya kalau kamu tinggi 2 meter,
Maknanya lebar dia ini adalah 6 kali ganda ketinggian kamu. Lebar ni, nampak setiap sayap ni. Oh, nampak kecil je. Tapi ISS ni besar sungguh. Kalau ambil kamu letak kat situ, kecil je kamu. Besar ni. Untuk apa ni sayap-sayap banyak ni? Untuk terbang ke? Dah, untuk tangkap. Untuk tangkap cahaya matahari duk mai. Cahaya matahari duk simbah sebelum sampai ke bumi. Simbah dia dulu. Jadi bila kena panel ni menghasilkan fotoelektrik lah. Untuk nak bagi kuasa pada apa-apalah nak dibuat. Apa dalam ni nak blend ke, nak pasang kipas angin ke, nak masak-masak. Semua ada dalam ni. Panel ini mampu jana 84 ke 120 kW tenaga elektrik. Oh, besar juga ni. Okey. Okey, ini sorry cikgu ulang lagi sekali sebab video tak berapa jelas. Kabur, rosak, video rosak. Praktik formatif 7.3 1A tulis persamaan fotoelektrik Einstein. Iaitu yang ini yang ini fotoelektrik Einstein. Atau sebenarnya kamu boleh ambil yang last kali ni, yang paling lengkap ni. Boleh tulis hak paling lengkap ni, iaitu setengah MV kuasa 2 max. Jangan lupa tulis max ni sama dengan H frekuensi tolak frekuensi ambang. Inilah dia apa ni, menjawab soalan yang pertama. Persamaan fotoelektrik Einstein ini Okey. B. Nyatakan maksud fungsi kerja. Fungsi kerja ialah ini fungsi kerja ialah tenaga minimum yang diperlukan untuk fotoelektron terlepas dari permukaan logam. Nombor 2, nyatakan maksud frekuensi ambang. Frekuensi ambang ialah frekuensi minimum foton cahaya yang menghasilkan kesan fotoelektrik. Tiga, hubungan antara fungsi kerja W dengan frekuensi ambang. Okey, hubungan dalam rumus WF begini Maksudnya kalau frekuensi ambang semakin tinggi, fungsi kerja pun semakin tinggilah. Kalau frekuensi ambang semakin rendah, fungsi kerja pun rendahlah. Kalau frekuensi ambang kosong, maka kerja pun kosong darab apa pun kerja dapat kosong lah. Maksudnya kosong ia bermula daripada asalan lah. Bila bermula daripada asalan, maka hubungan mereka adalah berkadar terus. Berkadar terus. Fungsi kerja berkadar terus dengan frekuensi ambang. Okey, bukan hubungan mereka bukan linear. Bukan hubungan linear, bukan bertambah secara linear, tidak. Tapi berkadar terus. Okey. Kalau tengok hak tingkatan 4 ni, kalau graf tu mula daripada kosong, kena sebut berkadar terus. Okey. Kalau graf tu tak mula daripada kosong, tapi dia masih lurus tegak naik macam tu atau mula pada paksi ni Y ke atau pada paksi X ni, kita mesti sebut dia bertambah secara linear. Okey, bertambah secara linear bila graf ni tak bermula daripada kosong. Kalau bermula pada kosong, ingat kena pakai berkadar terus. Nombor 2A,
lakarkan satu graf untuk menunjukkan hubungan antara tenaga kinetik maksimum fotoelektron dengan frekuensi cahaya bagi satu logam. Okey, senang sahaja, kamu akan lukis macam inilah. Akan lukis macam ini ya. Iaitu melukis macam ni. Yang ni labelkan K max. Okey. Buat satu garis lurus. Yang ni paksi ni labelkan frekuensi F. Dekat sini labelkan titik ni, garis ni bertemu dengan paksi frekuensi ialah frekuensi ambang. Okey, inilah dia cara menjawab soalan 2A ni. B, apakah yang diwakili oleh kecerunan graf? Kecerunan graf M. Kecerunan apakah yang diwakili oleh kecerunan graf? Maksudnya paksi Y bahagi paksi X. Y bahagi X mewakili apa? Y diwakili oleh K max. Manakala paksi X diwakili oleh frekuensi. Agak-agak apa benda ni? Masih ingat K max? Tenaga kinetik E E Okey, tenaga kinetik E bahagi F. Agak-agak pernah tengok tak? Rumus apa ni? E bahagi F. Rumus apa? E bahagi F. Daripada rumus daripada rumus Max Planck. Max Planck, cuba tengok E sama dengan HF. Tenaga cahaya, tenaga foton sama dengan H darab F. Kalau kamu pindahkan F ke belah kiri, F akan duduk di bawah E. Jadi E bahagi F rupanya adalah H. Sama ni, E bahagi F rupa-rupanya adalah diwakili oleh H. Maknanya mencari kecerunan ialah kita mencari pemala Planck H. Okey. Itulah dia. Jadi apa yang diwakili oleh kecerunan ialah pemala Planck dengan nilai H. Okey. Kecerunan. Pintasan graf bagi graf lakaran. Pintasan graf dekat paksi X ni yang diwakili oleh frekuensi ialah mewakili frekuensi ambang lah, FO. Tapi mungkin kamu tertanya, kalau kita tarik graf ni bagi panjang lagi sampai berlaga dengan paksi Y ni pula, dia mewakili apa? Okey. Kalau kita ekstrapolasi, itulah maksud ekstrapolasi, kita bagi graf tu bagi tambahkan panjang dia lagi. Okey, ni bagi tahu apa ni? Kalau pintasan ni bagi tahu frekuensi ambang. Kalau ni bagi tahu apa ni? Pintasan pada paksi tenaga maksimum ni. Memberitahu tentang tenaga minimum. Tenaga minimum atau inilah yang kita kenali sebagai fungsi kerja. Fungsi kerja dengan simbol W. Okey. Tenaga maksimum atau fungsi kerja. Ini tenaga minimum atau fungsi kerja. Tenaga minimum yang diperlukan untuk fotoelektron terlepas dari permukaan logam. Okey. Itulah dia. Jadi lengkaplah graf ni begitu. Nombor 3, apabila
sejenis logam yang mempunyai fungsi kerja W. Dah ganggu ni. Fungsi kerja ini, fungsi kerja W lah. W disinari dengan cahaya ungu dengan saiz panjang gelombang ini ya, lambda. Berapakah tenaga kinetik maksimum? Tenaga kinetik maksimum ialah Kmax. Kmax. Kmax berapa? Dia suruh kamu cari Kmax. Fotoelektron yang terpancar. Formula Planck ini semua maklumat tambahan dia bagi. H berapa? Laju cahaya dalam vacuum C berapa? Jadi apa rumus nak pakai ni? Rumus apa nak pakai? Rumus yang mengaitkan semua ini ya, iaitu apa tadi? Okey, boleh pakai yang ini ya. Yang ini. Mari mulakan daripada sini pun tak apa. Mula pada sinilah. Okey, atau mula pada sini pun boleh. Ini ya, mula pada sinilah. HF sama dengan W tambah setengah MV kuasa 2 max. Okey, kita nak dapatkan ni satu set ni. Kmax tenaga kinetik berapa? Dipindahkan W ni kita pindahkan, lakukan pemindahan algebra. Jadi kita siap twist sekali ya. Setengah MV kuasa 2 max sama dengan HF tolak W. Okey. Kalau kita tahu nilai H, dah memang kita tahu. Nilai frekuensi, kita ada tak nilai frekuensi? Nilai W kita tahu kan? Nilai W kita tahu ya, sini. Nilai W. Tapi nilai frekuensi dia tak bagi. Yang ni dia bagi bukan frekuensi ya. Ini panjang gelombang, lambda. Tak apa, tak ada masalah. Maknanya frekuensi ni, sebenarnya di dalam frekuensi ni lah ada lambda. Okey. Apa hubungan frekuensi dengan lambda? Frekuensi ialah C bahagi lambda. Okey, C bahagi lambda. C ni kelajuan cahaya lah. Kadang-kadang dalam cerita tu dia tak bagi frekuensi, tapi dia bagi lambda. Jadi kamu gantikan tempat F ni dengan satu set ni lah, C lambda. Kalau dia bagi frekuensi, boleh pakai terus ni frekuensi. Okay, dalam kes ni dia tak bagi nilai F, dia bagi lambda. Jadi kena modify sikit lah H. F ni ganti tempat, gantikan dengan komponen C lambda, C lambda tolak W. Macam tu Jadi yalah, kamu ada dah semua komponen ni cek balik. H dah ada. Ni H. C dah ada. Lajuan cahaya boleh, patutnya kamu hafal. Lambda dah ada ini. W fungsi kerja pun dah ada. Fungsi kerja bagi logam tu ini W. Jadi masakan kamu tak boleh cari sendirilah. Jadi last kali kamu dapat tu memang adalah yang ni tak payah duk lerai buat apa lagi dah. Memang satu set ni ialah tenaga kinetik lah. Okey, jadi hak belah kanan ni dapat apa saja, itulah dia mewakili nilai tenaga kinetik. Tenaga kinetik maksimum. Okey, sampai sini saja. Assalamualaikum.